Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara saya sekalian. Apa khabar semua? Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Boleh you tolong share, boleh tak tekan share dulu sekarang, sebab ini satu perkara dan satu penyakit yang serius yang tak boleh diambil sebagai satu yang enteng. Walaupun kita kadang-kadang tu memang kita relax bila kita dengar lecture macam ni, tapi cuba you ambil ni sebagai satu signal kepada sesiapa yang belum kena lagi pun, ya. Terutama sekali saya dah tahu anak-anak muda sekarang, mereka dah tahu bukan perlu tunggu umur 40 ke atas baru nak kena high blood pressure, betul tak? Umur sekarang 20-an, 30-an dah mula. Sebab apa? Dah ramai yang obese, yang ramai yang dah ada pre-diabetic. Okey, kita doakan bagi mereka yang tengah sakit sekarang, yang tengah kena stroke dan sebagainya tu, sebab high blood pressure ni memang boleh menyebabkan sampai ada masalah heart problem dan terutama sekali stroke lah, kena jaga betul-betul. Okey, so tuan-tuan sekalian, ada dua jenis high blood pressure yang kita kena belajar malam ni, iaitu satu dipanggil secondary itu maksudnya selalunya hasil daripada masalah buah pinggang. Masalah daripada orang yang kadang-kadang sampai dialisis tu, dia ada kaitan juga dengan kenaikan blood pressure sekali, menyebabkan jadinya high blood pressure. Itu dipanggil secondary, disebabkan bukan direct. Tetapi yang direct tak tahu sebab, kadang-kadang pun dia terus naik je blood pressure. You elok-elok pergi kerja, balik kerja, jaga anak, lepas tu tengok-tengok nanti kepala dah sakit kat belakang, tegang je rasa, pening, kadang-kadang nak lawyer dan sebagainya. Kadang-kadang ini merupakan dipanggil primary ataupun idiopathic. Tak tahu sebab kenapa. Tetapi sebenarnya kita tahu sebab. Dan ni kita nak cerita ni kan. Bahasa medical selalu mengatakan perkataan primary tadi, yang tak tahu sebab tadi, itu dia panggil essential. Essential ni maksudnya tak tahu jadi, okey. Tetapi riwayat ataupun anatomi high blood pressure ni semua orang dah tahu kan. Asalnya daripada mula-mula lagi kita ada kaitannya dengan dalam satu perkataan sains dinamakan metabolic syndrome. Metabolic tu maksudnya asal usulnya dari konsep metabolisme kita. Kalau metabolisme tu asal usul daripada mana? Daripada pemakanan, okey. Dan selalunya ada kaitan dengan high blood pressure, ada kaitan dengan kalau orang kata metabolic syndrome tu ada kaitan dengan high kolesterol dan ada high sugar. Maksudnya kalau dah diabetik tu confirm lah kan. Tapi yang belum diabetik tapi sugar tu dah borderline, you kena ingat betul-betul. Ini adalah asal usul signal-signal yang malam ni you kena berjaga-jaga. You nak tahu macam mana? You kena check lah kan. Tapi you bayangkan sekarang you juga ada belly fat. Tahu belly fat? Perut ni dah mula buncit. Ini saya cerita tentang belly fat. Saya tak kata gemuk. Saya kata perut saja. Ramai orang dia bukan gemuk, tapi dia punya perut yang jadi buncit. The belly fat ni is very very dangerous actually. Ramai anak-anak muda sekarang baru umur 20-an je. Betul tak? You cuba tengok kan. Bila dia start kerja dia atau start kahwin je, mulalah perut yang naik dulu. Yang ni antara petanda-petanda awal. Okey, jaga baik-baik. Dan ujung-ujung sekali, tidak lain tidak bukan, bahasa sains, selalu saya pernah buat lecture satu khas dulu, namanya insulin resistant. Insulin resistant ni maksudnya begini, body kita ni dah letih mengeluarkan insulin, sampai insulin tu terlalu banyak dalam badan kita. Sebenarnya insulin cukup, tetapi dia dah tak diterima oleh sel-sel. Kenapa? Sebab dah terlalu banyak gula di dalam badan kita. Jadi kalau high insulin tu, berarti kita dah mula banyak masuk dalam badan kita, terutama sekali gula, susu dan bahan-bahan yang selalunya saya suruh kontrol sikit daging lah kan. Tapi malam ni kita fokus kepada gula dan susu dulu. Okey, kenapa? Dia akan menyebabkan, tengok saya cerita. Nombor satu, bila belum you dapat diabetes pun, asal-asalnya kalau gula tinggi dalam badan, walaupun tidak didiagnose you sebagai diabetic patient, mulanya you punya arteri dah mula jadi stiff. Maksudnya pembuluh darah you dah mula jadi apa? Jadi keras. Jadi orang kata tak boleh lentur lagi dah. Dia dah mula orang panggil very very keras. Jadi bila keras ni belum ada plug lagi pun dah mula. Dia dah jadi keras tu, maksudnya blood pressure mula naik nanti. Lepas tu bila gula lebih, rupanya insulin pun tinggi. Yang jadinya ialah sodium ataupun
orang kampung kata garam di dalam badan kita, sodium akan jadi lebih tinggi. Dia punya sifatnya bila sodium tinggi, maka walaupun saya suruh garam tu calit kat lidah, itu lain cerita. Tapi dalam badan kita tu, kalau sodium ni tak boleh diproses elok, dia tersimpan tinggi sangat, sodium tu membahayakan. Itu yang dipanggil high blood pressure, disebabkan oleh garam tu. Sebab garam tu tak boleh dilepas kat luar disebabkan terlalu tinggi insulin. Tengok tu, insulin tinggi, sodium jadi tinggi, arteri jadi keras, dan lepas tu dia juga merendahkan potasium. Anda tahu kan, pernah dengar potasium kan? Cuma anda tak teringat lah potasium ni untuk apa. Potasium kalau rendah, senang kena high blood pressure. Saya ulang, kalau potasium rendah, high blood pressure boleh meningkat tinggi. Jadi nanti saya akan bagi jenis makanan-makanan apa yang you harus amalkan supaya kita boleh menurunkan blood pressure. Dan ujung-ujung sekali, apabila ada masalah yang saya kata insulin ni, maksudnya gula tinggi dalam badan dan sebagainya, perut, lepas tu high kolesterol pun ada lagi, high sugar dalam badan, maka dia boleh panggil vasoconstriction. Vessel kita, pembuluh darah, boleh menguncup. Dia patut besar macam tu, katakan, okey. So dia boleh jalan, you punya blood vessel tu punya peredaran darah tu cantik. Bila terlalu tinggi insulin dalam badan kita disebabkan terlalu banyak gula, maka dia boleh jadi macam tu. So asal usul high blood pressure, kalaupun dalam bahasa medical tu kadang-kadang dia kata idiopathic. Idiopathic tu maksudnya tak tahu kenapa, tak tahu jadi. Sebenarnya semua orang, you dan saya pun secara logik tahu. Semuanya berasal usulnya daripada pemakanan. Faham? Okey. So, yang paling penting saya dah ulang, ingat 10 kali kot. Gula. Jangan you main-main dengan gula ni. So, first thing first, keluarkan dalam dapur you semua gula. Okey, kalau you nak hindar daripada kena stroke dan sebagainya. Tak percaya, buat dulu. Lepas 3 bulan you tengok blood pressure you turun tak. Sebenarnya tak sampai 3 bulan. Selalunya program saya, kalau you masuk yang full program, tak sampai 3 hari. Dah boleh nampak ada bezanya. Tapi mungkin malam ni tak sempat lah saya nak cerita semua. Yang penting ada 7 perkara yang you kena belajar malam ni. Boleh? Copy ambil nota. Okey, bagi tahu kat kawan semua, satu Malaysia, satu Nusantara. Kita bagi tahu kita nak menjayakan program supaya anda semua tak kena high blood pressure. Number 1, ikut diet yang dipanggil DND diet tu. Okey, secara asasnya ialah dia tidak benarkan gula, tidak benarkan susu. Dan kalau you nak ikut betul-betul lah, you jangan ambil apa saja yang bermata dan berkaki. Kalau you tengah ada blood pressure sekarang, you ikut program ni, insyaAllah dalam masa 3 hari you akan nampak dia akan turun. Lepas tu ubat tu you pergi check dengan doktor you, minta dia kurangkan. Sebab kalau saya suruh you stop makan ubat, nanti jadi apa-apa you salahkan I pula. So you bekerjasama dengan doktor you. Kalau dah blood pressure turun, pasal apa you nak makan ubat banyak-banyak, betul tak? Dan sebab ubat tu pun kan ada dia punya side effect. Kan saya selalu kata, kalau ambil satu ubat diabetes, you akan lambat laun makan ubat high blood pressure. Kalau you ambil high blood pressure punya tablet, lambat laun setelah 2-3 tahun nanti, you akan makan ubat blood pressure dan ubat kolesterol dan ubat kadang-kadang ubat blood thinner lagi. So jadi ubat ni kalau boleh kita nak discuss dengan doktor kita, jangan terlalu nak cepat nak bagi, faham tak? Buat dulu diet tu, okey? So saya ulang. Diet, DND diet, kalau nak belajar, ambil program DND Academy tu, terus belajar 1,5 jam tu. Daripada pagi saya ajar calik garam dengan air, lepas tu buahnya berapa banyak, lepas tu sayur berapa banyak, lepas tu makan ubi, makan bahan-bahan yang sampai you boleh kenyang tetapi kontrol. Tidak ada gula, tidak ada susu, tidak ada daging tu. Bila dah improve, ada cheat day, kita benarkan 2 kali seminggu. Untuk you langgar perintah pun tak apa, no problem. Langgar undang-undang sikit tak apa. Tapi insyaAllah secara berbulan-bulan you buat tu, you punya blood pressure akan jadi stable je, cantik. Okay, 1. Itu so diet. Malam kita puasa kan, lepas pukul 8 ni macam sekarang, you jangan nak mamah apa-apa lagi sekarang ni. Okay, no supper for now. Tetapi makan kacang-kacang sikit, makan buah-buahan, air anytime, no problem. Terutama sekali air kosong lah dengan garam kan. Okey, you dapat tangkap cerita tu. Nombor 2, yang dipuasakan
orang putih panggil intermittent fasting tu, don't worry, you ikut style kita punya sunnah hari Isnin dengan Khamis tu pun lebih daripada cukup dah. Buat je, okey. Cuma lepas buka puasa tu janganlah buka puasa macam nak lepas geram pula, tak acil lah macam tu. So kalau you ikut macam tu, dah line pula, dia pergi ke mana pula line tadi. Okey, so dapat masuk balik. Okey. Saya kata apa tadi? Ikut diet, DND diet betul-betul, buat fasting yang belah malam lepas pukul 8 tu sampai pagi, start balik dengan air dengan garam kita. Lepas tu hari Isnin dengan Khamis, kalau kurang-kurangnya sehari seminggu lah buat full fasting, puasa betul kita, puasa sunat tu, no problem. That is the best. Jadi tak payah nak ikut intermittent fasting, Mak Saleh buat tu semua. Kita dah siap. Nombor 3 ialah, you kena kurangkan, ada satu hormon dinamakan kortisol. Kortisol ni nama je, tetapi yang penting ialah kurangkan stres. Kurangkan stres. Sebab apa? Bila stres datang, kortisol meningkat. Siapa yang boleh turunkan kortisol, dia akan menurunkan you punya blood pressure pun. Sebab apa? Bila kortisol tinggi ni, bagi mereka yang duk check blood pressure selalu, you tengok you punya, tadi saya patut mula dengan blood pressure dulu, berapa hitung tapi anda tahu kan, yang systolic tu atas, betul tak? Yang diastolic tu bawah. Sorry, minta maaf, saya patut cerita tu dulu. Mungkin makcik-makcik kampung ni mungkin tak pernah dengar kan. Systolic tu yang atas, diastolic tu yang bawah kan, yang picit tu kan. You suka yang mana? Yang pakai mesin ke, yang pakai yang jenis letak stetoskop tu? Saya lebih suka yang stetoskop tu. Sebab yang tu kita boleh dengar betul. Mesin ni kadang-kadang kalau you nampak dia haru biru, sat tinggi sampai 180, bawah 120, you nanti panik pula kan. You buat lagi sekali, dia turun pula 150, bawah 100, so you tak tahu mana betul kan. So you relax, betul-betul buat. Kalau dah ada mesin mana pun, asalkan dia tidak tinggi daripada 160, bawah 100. Saya ulang lagi sekali, 160 bawah 100, itu dah kira tinggi sangat. Kalau boleh 150 bawah 100 tu maksimum. Saya ulang lagi sekali, 150 atas, bawah tu 100, itu maksimum. Okey. Kadang-kadang dia naik 160, bawah 100. Itu pun masih dibenarkan. Sebelum you nak makan ubat, you ikut saya punya program ni, insya-Allah dia akan turun 140, bawah katakan 95 pun tak apa lagi. Untuk kita yang atas pada 50, atas pada 60, you tak perlu balik ke 120, bawah 80. Kalau tak mau turun sampai ke 130, bawah 90 pun tak apa. Saya ulang lagi sekali, jangan panik. Selalunya bila kan kita jumpa doktor, kalau 140 bawah 90 dah bagi ubat semua. Relax. Okey, relax. Sebab saya dah kata ubat tu ada kesan sampingan, tetapi kalau you sampai pening kepala, sampai you rasa macam tegang belakang, memang yang tu kena minta bantuan ubat doktor dulu. Tapi malam ni, kalau you dah jaga diet, you dah ada fasting, you ada puasa sunat dan juga puasa malam tu, dan you kurangkan kortisol dengan mengurangkan stres, beres. Saya janji pada you, insya-Allah, tak bolehlah kata 100% kan, tapi ramai orang buat 3 ni je dah cun dah. Tapi nombor 4, kalau you boleh ikut malam ni saya punya nasihat, you insya-Allah lagi cepat baik. Tengok nombor 1 ialah vitamin D3. Tulis vitamin D3, D3. Dan kalau boleh, kenapa D3 ni? Sebab dia meningkatkan kalsium dalam badan kita. Kan matahari, kalau dapat pagi-pagi ataupun pukul 10 pun tak apa, 11 pun tak apa, asalkan dapat matahari tu, you tak beli D3 pun tak apa. Tapi selalunya saya galakkan beli juga. Sebab apa? Nak harapkan you kena matahari. Kadang-kadang musim hujan, kadang-kadang matahari naik, you sibuk, betul tak? Dan siapa pula nak pergi buka baju, nak bubuh macam Mak Saleh tu kalau nak sunbathing betul-betul, itu baru efektif kan. Jadi orang perempuan sekarang kan pakai tudung dan sebagainya, habis semua tu, jadi tak dapat matahari. So you mau tak mau, you kena beli, pergi kat farmasi minta D3. Tengok kalau you pergi beli kat farmasi, banyak sekarang, you boleh order online pun, tapi hati-hati sebab you kena tengok dia punya international unit tu berapa. Kalau you ambil yang bawah pada 10,000, ataupun kalau you rasa memang you dah
pernah check blood pressure you dah borderline, you kena ambil 20,000. Saya ulang, bagi mereka yang dah borderline, ambil 20,000 international unit. Dia tulis kat situ IU, 20,000 IU. Tolong akak, siapa-siapa tolong tulis sekejap bagi member kita boleh baca ni. 20,000 international unit D3. Boleh faham? Jadi kalau you ambil pil tu dia tulis 5,000, you kena ambil berapa? Kapsul tu kena ambil 4 lah. Faham? Okey? Dan selalunya yang bagusnya zaman sekarang ni D3 dah datang dengan K2, vitamin K2. K2 dia tulis kat situ selalunya yang saya galakkan kalau you ambil 10,000, you kena ambil 100 mikrogram. Kalau saya suruh tadi yang dah borderline blood pressure selalu you risau-risau tu, ambil terus 20,000 dan ambil 200 K2. Dia tulis kat situ 200 K2. Saya tadi tengok, saya Google untuk you all, saya tengok yang banyak jual kat ni Amazon, Lazada, Shopee semua tu dia tulis kat situ 5,000 IU, lepas tu bawah tu lebih kurang 90 mikrogram je. So kalau macam tu you kena ambil 4 biji, 4 kapsul. Baru dapat 20,000 vitamin D3 dan lebih kurang 200 K2. Boleh faham? Boleh ingat semua ni? Okey, kalau you pening kepala, you PM kat admin saya boleh hantar kat you. Kita ada buat sendiri, tapi disebabkan banyak ada kat pasaran, you beli kat pasaran je. Okey, saya bukan ni sebagai nak bisnes sangat. Sebab apa? Yang penting you kena ambil yang original, yang bagus. Saya ada buat, kalau you nak UPM. Saya buat siap-siap kat you, cuma 2 kapsul you ambil, cukup. 20,000 international unit. Lepas tu saya siapkan lebih kurang hampir 200, 90, 180. Dekat 200 mikrogram, cukup. So siapa nak, you call admin saya, PM kat dia. Tapi saya kata tadi, you boleh beli sendiri pun tak apa. K2, 200 mikrogram, D3 20,000. Buat betul-betul ni. Okey, saya serius ni, you jangan melawak sebab ada kes hari ni yang dekat dengan hati saya ni, adik-beradik kawan saya sendiri. Jadi saya tahu apa yang berlaku. Memang ialah menangislah adik-beradik semua kan, tapi kita kena lawan juga. Okey, so number 6 sekarang saya cerita. Saya dah cerita 5 step. Number 6 ialah cari makanan yang tinggi dalam potasium dengan mineral yang namanya potasium. Sebab apa? Potasium ni terkenal untuk meredakan semua ketegangan blood vessel you. Dia tranquilizer, dia menyejukkan keadaan, dia relaxer. Okey, siapa yang tinggi dengan potasium ni. Dan salah satu cara, jangan banyak sugar langsung dalam badan, barulah potasium ni boleh naik. Okey, kat mana nak dapat potasium? Okey, sebelum saya habis potasium, kita habiskan nombor 7 sebab cuma 7 step malam ni, iaitu magnesium. You kena tinggikan potasium, you kena tinggikan magnesium dalam badan kita. Magnesium pula untuk apa? Kalau tak cukup magnesium, kita senang cramp. Cramp kalau otot, tapi dari sudut vessel kita, dia senang menguncup juga. Jadi bila apa saja yang menguncup, dia meningkatkan blood pressure. Faham tak? Okey, habis ya. Potasium, magnesium, saya janji nak bagi kat you, tak payah beli ubat. You kena cari makanan. Ready? Makanan ni seronok sikit cerita sebab apa? Senang dapat. Okey. Nombor 1, okey, siapa tahu potasium tinggi kat mana? Mesti saya tahu you tekan apa nanti. You tulis apa? Okey, maksudnya you mesti kata, kalau tak salah saya, you mesti kata pisang tu tak? Kan dah ada tulis. Coklat boleh tak? Ni untuk kanser pula tak? Malam ni kita cerita blood pressure. Kanser nanti sat dulu, okey? Baiklah, kesian kat you sebab you tanya coklat kan. Kod-kod orang blood pressure pun nak makan coklat je. Dark coklat yang tak ada susu, tak ada gula, okey. Ambil kau, tak boleh tahan tak coklat yang agak kelat tu. Kalau tu you makan, no problem. Bagus tu. Baik, balik. Ada lebih kurang 7, 8 saya nak bagi you makanan. Number 1 ialah bukan pisang. Okey. Pisang bagus, potasium, tapi dia bukan nombor 1. Selalu orang salah hari bulan ni. Okey. Nombor 1 ialah potato. Ubi kentang. Jadi taklah fresh sangat kan, kenyang lah juga kan. Tapi bukan goreng, okey. Dia mestilah bake, you bakar dia. Okey, ataupun you buat dalam oven. Maksudnya
boleh dengan kulit-kulit sekali. So potato, walaupun orang kata kampung dan sebagainya, okey, ubi kentang ni one of the best. Nombor 2 ialah semua jenis ubi-ubi keledek tu, tahu tak, yang purple, yang orange, yang Jepun tak Jepun, semua tu you boleh makan. Okey. Nombor 3, yam. Yam ni keladi. Apa jenis keladi you dapat, asalkan boleh makan yang tak ada racun, okey, keladi best. Okey. Sebab satu potato atau satu keladi lebih kurang besar penumbuk kita ni, fish kita ni, dia hampir memberi seperempat daripada keperluan seharian. Jadi kalau you ambil 4 ketul ubi kentang, untuk sehari itu potasium you dah cukup untuk kesihatan, menjaga blood pressure you. Saya ulang lagi sekali. Potato 4 biji lah yang sederhana saiz. Keladi pun lebih kurang besar penumbuk kita ni, 4 biji. Kalau tak boleh 4 sekali makan, ambil 2 tengah hari, 2 malam. Kan plate nombor 2 yang you belajar daripada D&D diet tu, kan kita boleh makan karbohidrat kan. Ni dia. So good in potassium, dah ada karbohidrat, mengenyangkan, don't worry about sugar. Okay, don't worry. Okay, dia sugar yang kompleks macam ni is no problem. Seterusnya, beet greens. You tahu kan, beetroot kan? Beetroot you boleh makan, bagus untuk darah dan sebagainya. Tetapi kita bukan untuk tujuan potasium dan magnesium ni, dia lebih kepada daun dia. Jadi kalau you pergi beli kat supermarket, kalau you nampak beetroot, jangan buang daun dia. Okay, daun dia tu lebih banyak potasium dan magnesium. Okay. Alright, lepas tu pernah dengar avocado kan? Avocado buah yang macam tu kan, macam buah pear tu kan, macam design uterus, cantik kan, macam rahim design dia. Bagus untuk perempuan, tetapi malam ni kita cerita untuk potassium dan magnesium. Very good, avocado. Buatlah, campur sikit bubuh salad, campur bubuh atas potong-potong dia. Pandai-pandailah kan. Okey. Lepas tu, kalau hari-hari yang you mengelat, hari cheat day, kalau pun nak cheat, you carilah ikan, okay? Ikan salmon ke, ataupun ikan halibut. Tak tahulah bahasa Melayu nama apa, tapi ikan-ikan jenis ni lah, ikan laut kan, you ambil salmon, okay? Kalau boleh, bagi saya, ikan pun ada potasium dan magnesium. Tapi itu hari yang you cheat day. Hari biasa-biasa, you boleh ambil lentil. Tahu lentil? Lentil ni dalca ke apa kan, so lentil, lepas tu baru datang banana, baru datang pisang. Standard pisang tu dia nombor 6 ke nombor 7 kan, bawah pada lentil lagi. Okay. Lepas tu pisang, lepas tu tomato. Bagi mereka yang tak ada gout, boleh ambil tomato, termasuk tomato sauce pun tak apa. Lepas tu pea soup, kacang kacang hijau ke pea soup ni. Okay. Green pea. Okay, so kacang hijau semua ni, ataupun black pea, kacang hitam tu kan, nak buat rebus dia, buat salad, campur lagi, makan lagi, no problem. Okay. Lepas tu orange boleh, ada potassium, ada magnesium. Carrot boleh, dan last kali lepas pada carrot tu semua dah tinggal sikit-sikit dah. Kalau you nak makan carrot, nak makan orange semua, dia kena banyak sikit, berbanding dengan potato tadi. Last kali ialah oat cereal. Kalau nak ambil cereal pun, kadang-kadang setengah orang tak kena cereal ni. Ambil oat, okay? Oat cereal yang organik, tapi kena banyak sikit oat ni, sebab dia punya potassium, magnesium taklah setinggi yang nombor 1, 2 tadi. Apa saya kata? Ubi kentang, ubi keledek, ubi keladi. Okey, ingat 3 ni. Okey. So kalau you suka pisang tak salah, sebab pisang standardnya masih tinggi, tapi dia tengah-tengah. So jangan you anggapkan cuma pisang saja yang terbaik untuk untuk potasium dan magnesium. Jadi kalau anda boleh ikut amalan yang saya cerita malam ni, cukup dulu untuk dasar atau basis untuk kita menahankan diri supaya tidak cepat kena high blood pressure. Yang penting sekali, jangan lupa kepada jaga berat badan, okey, dan make sure you kena matahari, tidur mesti cukup, sebab bila tidur cukup, you punya kortisol akan turun. You punya stres akan urus dengan baik, sebab tidur adalah salah satu penawar yang terbaik kan untuk handle stres. Dan kita tutup cerita pada malam ni untuk saudara-saudara sekalian, bagi mereka yang tak tahu apa lagi nak buat, belajar bernafas dengan betul.
Okey, mudah je. Malam ni kita ambil yang tak usah terlalu complicated. You bilang 5, tarik, you lepas 5. Saya suka 7, tapi untuk mula ni kalau siapa tak biasa, tarik melalui hidung, lepas melalui hidung juga kalau boleh. Okey, 5 juga. Okey, so tarik 5, lepas 5. Buat je macam tu. Okey. So bila you dalam keadaan yang ada ruang waktu yang tenang-tenang, belajar tarik nafas banyak-banyak. Sebab tu bila you ikut saya pagi-pagi, bila saya suruh you ikut naik bersama matahari naik tu kan, masa mentari naik tu kan kita tengok dia punya sun, cahaya dia, warna-warni dia, cantik berkamai. Masa tu kalau you belajar bernafas dan lepas, awal-awal lagi you dah dapat untuk menenteramkan you punya blood pressure kan. Sambil kita dengar burung-burung berzikir waktu pagi, cuaca dingin. Sekurang-kurangnya kalau hari-hari cuti tu buatlah. Kalau tak boleh hari-hari kerja pun saya faham. Saya ni dah setengah pencen kan. Saya kerja pun sebab saya suka, hobi saya nak mengajar you all pun hobi saya. Jadi saya tak rasa stres kalau saya buat kerja-kerja macam ni. Anda kalau dalam keadaan stres tu, carilah peluang untuk meredakan keadaan. Okey? Alright, cukup dulu malam ni. Saya mengharapkan you jangan kena high blood pressure. Tapi kalau kena, kalau you tak tahu nak buat apa-apa, you PM kat admin saya. Kalau tak tahu nak cari K2 dengan apa D3. Oh, jangan lupa kepada Sacha Inci. Sacha Inci juga terkenal. Lupa nak beritahu. Sacha Inci, selalunya saya bagi kat pesakit saya Sacha Inci Fiber Up. Dua-dua ni kita kena jaga. Perut untuk jaga prebiotik tu ada Fiber Up. Dan Sacha Inci untuk pembuluh darah. Memang terkenal untuk jaga otak dan jantung. Ini orang tak perasan. Omega 3 kan. So yang satu lagi tu D3 dan K2 saya dah cerita tadi banyak semua. So jangan lupa, boleh? Okey, last kali pengumuman, kita akan lancarkan D&D Academy. So daripada sekarang, siapa yang nak tengok program-program yang premium untuk jaga goodbye high blood pressure atau diabetes tu, semua kena masuk melalui D&D Academy. Okey, saya doakan anda semua selamat. Tidak kena high blood pressure. Kalau yang kena pun jangan putus asa. Tolong usahakan sampai boleh turun. Saya ulang, bagi mereka yang ada high blood pressure, yang ada diabetes, yang ada kolesterol, kalau masih lagi tak baik, you are outdated. Saya ulang sekali, you dah ketinggalan zaman. Zaman sekarang orang dah reverse. Orang dah boleh buat cara yang natural, cara-cara yang macam saya cerita malam ni. Bukanlah sampai tak usaha langsung, tak beli apa-apa, kena. Tetapi sekurang-kurangnya tidak bergantungan langsung dan sahaja dengan ubat. Itu yang kita nak kan. Okey, tuan-tuan dan sekalian, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di waktu yang terdekat. Salam pada semua. Saudara saya sekalian, saya doakan you sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.